بسم الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Amma ba'd. Pertama, terima kasih pada semua yang hadir pada malam ini. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi kerana limpah karunia-Nya. Allah telah berikan kepada kita kesihatan. Allah telah berikan kepada kita kekuatan. Allah telah berikan kepada kita nikmat yang cukup banyak. Sehingga kan nikmat yang cukup banyak itu membuat kita lagi menjadi hampir. Membuat kita lagi menjadi dekat. Membuat kita lagi menyayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada juga manusia-manusia yang diberikan nikmat tersebut telah menjadikan mereka itu lalai. Nikmat tersebut telah menjadikan mereka itu lari. Nikmat tersebut telah menjerumuskan diri mereka ke lembah kehinaan. Kita mohon kepada Allah supaya Allah memasukkan kita dalam golongan yang pertama. Dan kita mohon kepada Allah supaya Allah jauhkan kita daripada golongan yang kedua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sekalian. InsyaAllah malam ni kita akan cerita tentang keutamaan wuduk. Ini Quran daripada tafsir yang kita bacakan pada minggu-minggu yang lalu, ayat surah Al-Baqarah ayat 153 dulu kan, dan juga 154, yang mana dalam ayat tersebut Allah SWT telah berfirman, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Ini ayat yang saya selalu sebut ni. Adakah engkau menyangka orang itu yang mati di jalan Allah itu mati? Bal ahya, sesungguhnya dia itu hidup. Itu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 115, yang mana kalau kita tengok di sini nanti kita akan bicarakan tentang macam mana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mereka itu hidup. Mereka hidup. Allah kata mereka itu hidup. Okey. Jadi pada malam ini kita akan tengok tentang semayang, keutamaan wuduk. Tuan-tuan dan puan sekalian, keutamaan wuduk ni, wuduk makna nak semayang lah. Makna orang ambil wuduk di antara ibadah yang kita nak buat adalah sembahyang. Semayang ni kena ada wuduk dah. Kalau tak ada wuduk, tak pek semayang dah. Kenapa tak pek semayang? Sebab semayang ini mesti didahului dengan mengambil wuduk. Mengambil wuduk tu maknanya angkat hadas yang koci. Tapi kena niat lah. Kena niat mengambil wuduk. Kena niat mengambil wuduk. Kalau tak niat macam mana Ustaz? Tak niat tak sah lah. Pasal tak ada niat. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ibadah-ibadah yang ditogah, makna tak boleh kita buat kalau tak ada wuduk. Dia ada ibadah-ibadah yang tak boleh kita buat kalau tak ada wuduk. Makna nak buat ibadah tu kena ada wuduk.
Kalau tak ada wuduk, kalau buat juga macam mana ustaz? Tak boleh buat. Makna tak sah. Semayang tak ada wuduk, sah tak? Dah tentu tak sah. Jadi semayang maghrib berio tadi. Oh ya, berio semayang maghrib. Tapi wuduk tak ambil. Sah tak? Tak sah. Dia keluar balik, ambil semayang. Kemudian masuk balik, semayang. Pasal apa? Tak ambil air sembahyang. Jadi wuduk ini bukan satu benda yang main-main. Ya, kerana dia ada di antara ibadah yang hendak menentukan kesahannya itu, dia kena ada wuduk. Ya, di antaranya semayang lah. Yang kedua tawaf. Tawaf kena ada wuduk. Tak ada wuduk tak boleh tuan-tuan. Kan tak apa. Tak ada wuduk pun tak apa. Jangan main-main. Tak apa kau Ustaz. Tak apa. Oh, okey. Jadi tak apa, tak apalah. Tak apalah. Janganlah pusing tu dah. Kan? Tapi tawaf tak boleh Ustaz. Tawaf tak boleh. Kan? Tawaf 6. Kan? Kali yang ketujuh baru sekorek kontut pula. Allah. Jadi macam mana? Kena balik tak? Kena lah. Pasal batal air sembahyang. Yang fatwanya bersentuh tak batal. Pasal di Sanun kita akan pakai fatwa bersentuh sewaktu tawaf lelaki perempuan dengan tidak menimbulkan syahwat, tak batal wuduk. Itu dah. Jadi nak tawaf kena ada air sembahyang, ya. Nak sentuh Quran kena ada air sembahyang. Kena ada ambil sembahyang. Makna nak baca Quran, nak sentuh tu. Kena ada lah sembahyang. Tak boleh, tak ada. Kalau sentuh juga, kalau tanpa air sembahyang jadi macam mana? Dosa. Kan? Budak-budak kalau pergi ngaji tu, kelas kafar tu, tuan-tuan, kita akan tengok tu, kau dah ambil wuduk belum? Belum. Pergi dulu. Macam tu. Budak-budak pun tahu. Masa dia ajar, bila nak baca Quran, nak sentuh Quran, kena ada wuduk. Ya. Ketika nak melakukan sujud syukur. Ya, sujud syukur. Ataupun sujud tilawah. Kena ada air sembahyang. Yang mana sujud syukur tu kena ada air sembahyang. Baru boleh sujud tuan-tuan. Bukan boleh sujud. Orang kata sembrono sujud. Kan? Kena ada air sembahyang. Ya. Yang nak baca khutbah. Tak kira khutbah Jumaat ke, raya Idul Fitri ke, raya Idul Adha ke, khutbah apa. Pokoknya baca khutbah kena ada wuduk. Oi, banyak juga malam Ustaz kena ada wuduk. Kan? Bahkan ada di antara keadaan-keadaan yang kita disunatkan berwuduk. Kan? Nak tidur ambillah wuduk dulu. Walaupun tidur boleh ya, tak ada wuduk. Boleh ya, tapi dia galakkan kita ambil wuduk nak tidur tu kan. Barulah waktu cara tidur tu. Kan? Tapi tak adalah wajib tu dah. Kan? Tapi lebih baik kita ada wuduk sewaktu kita nak tidur. Kan? Hari-hari biasa, mana ni macam ni kan, kita pun lepas ni kan, macam mana seperti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, kehidupan dia sentiasa dalam keadaan wuduk. Sentiasa dalam keadaan wuduk. Kalau dia batal wuduk, makna dia akan pergi ambil. Dorang cari air untuk ambil wuduk, ambil air sembahyang. Pasal apa? Pasal dia nak duduk dalam keadaan sentiasa ada wuduk. Ada wuduk. Kan bagus. Itu di antara amalan yang Bilal bin Rabah buat, tuan-tuan. Ya. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, ya, berwuduk ini adalah satu perkara yang penting. Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian, ya, sekarang kita nak sentuh tentang berwuduk. Kan? Berwuduk dalam sembahyang. Istimewanya ibadah sembahyang ini, tuan-tuan, kenapa? Pertama, sembahyang ini istimewa pasal dia ibadah yang pertama yang dibuat oleh manusia yang pertama yang turun hadir di atas muka bumi. Maknanya manusia yang pertama Adam, ketika dia ada di atas muka bumi, dia orang yang pertama nonggok di sini. Kan? Dan dia buat ibadah yang pertama iaitu sembahyang.
istimewa. Tuan-tuan, ya. Wuduk ini tuan-tuan pula dibuat oleh para nabi sejak Adam lagi. Sejak Adam lagi, ya. Dan tuan-tuan, solat ini adalah amalan terbaik dan darjat diangkat. Sembahyang ni, ya, amalan yang terbaik dan darjat yang kita lakukan solat tersebut dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan solat juga adalah peluang kita nak berbuat. Peluang kita nak bercakap. Peluang kita nak mengadu. Peluang kita nak berkongsi. Peluang kita nak berbicara dengan Allah secara live. Sekarang ni sibuk orang live macam kita sekarang ni. Live ni tuan-tuan. Satu dunia ni orang kat Palestin boleh nampak ni. Ni live. Kan? Maknanya satu dunia boleh tengok. Kan? Tetapi nak ngobat tuan-tuan, semayang ini adalah satu peluang untuk kita bicara kepada Allah secara langsung tanpa perantar. Tak ada orang tengah. Kerana waktu tu kita buat semayang ibadah tu tuan-tuan, kita tauhid direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan tuan-tuan, Allah paling suka orang yang berada dalam keadaan sujud kepada Allah. Ibadah yang paling banyak sujud apa dia? Semayang. Kita baca Quran sujud tak? Tak. Kecuali kita jumpa sujud, tompek sujud, sajadah. Kan kita baca surah yang ada lambang macam kubah tu. Waktu tu kita bila kita baca sampai ayat tersebut, kita disunatkan sujud sajadah. Yang kata sujud sejadah tu. Kan? Jadi amalan lain ada tak Ustaz? Tak ada. Amalan yang paling banyak kita buat adalah amalan sujud. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, Allah Subhanahu Taala dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu Taala ada menyatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kan, dalam satu hadis Tirmizi, bukan Tirmizi, Tabarani, daripada Salman Al-Farisi. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang Muslim melakukan salat, maka dosa-dosanya itu kan diletakkan atas kepala. Dosa ada atas kepala. Setiap kali dia sujud, maka berguguran. Berguguran. Kan? Dosa-dosa itu jatuh sehinggalah dia selesai solat sembahyang tu, maka bersihlah dia seluruh solatnya. Ini dia. Makna tuan-tuan, bila kita nak sembahyang tu tuan-tuan, dosa-dosa yang kita buat itu naik duduk tak kepala. Beban dosa yang kita tanggung tu duduk tak kepala. Jadi macam mana nak buang itu? Sujud. Pada waktu sujud, Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Tabarani ini yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, apabila seseorang Muslim itu melaksanakan salat, maka dosa-dosanya diletakkan di atas kepala. Setiap kali dia sujud, dosa-dosa itu berjatuhan. Setelah selesai salat, dirinya daripada dosa. Allah Rabbi wa Rabbus Sama. Ingat tak ada hadis Ustaz? Ada ni hadis. Jadi makna Ustaz, ni bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng lah. Kan? Itu dia tuan-tuan. Ya, sujud. Gugur habis tuan-tuan. Berapa banyak sujud kita? Kan? Berapa banyak? Banyak Ustaz. Ya. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, dalam badan kita ada satu tompek yang tak sampai. Tak sampai. Tak sampai apa Ustaz? Tak sampai cecair. Ada ke otak ni? Teh kepala. Benda tu, cecair tu hanya akan sampai jika kita dalam keadaan sujud kepada Allah. Sujud kepada Allah. Makanya orang yang banyak sujud kepada Allah, dia tenang. Dia rasa aman, damai, tenteram. Dia rasa seronok.
Pasal apa? Bila dia sujud banyak, pertama dosa gugur. Bila dia sujud banyak, dia punya cahaya yang tak sampai ni, kalau duduk berdiri ni tak sampai, hanya dalam keadaan dia sujud saja sampai, maknanya pondok cahaya itu banyak sampai. Dia kerana kita banyak sujud, kita akan merasa tenang, damai. Ini dia tuan-tuan. Ya, kan kaleng-kaleng tuan-tuan. Ya, dan tuan-tuan dan umat sekalian, Rasulullah SAW menyatakan bahawasanya solat ini satu ibadah yang diterima langsung. Satu-satunya ibadah yang Rasulullah SAW terima langsung daripada Allah. Makna apa? Puasa, zakat, haji, malaikat turun ngobar ke Rasulullah. Tetapi solat tak. Nabi Muhammad SAW naik, jumpa sendiri dengan Allah. Allah sendiri yang ngobar semayang tu tuan-tuan. Yang 50 waktu. Adalah satu-satunya perintah dalam ibadah yang kita tiang. Kan? Makanya tanpa solat, maka tidak tertegak urusan agama. Makna orang yang tak semayang ni tuan-tuan, seperti diibaratkan rumah tak ada tiang. Kan? Macam mana rumah tak ada tiang? Ada tak rumah tak ada tiang? Oh, tak ada Ustaz. Nak baik rumah pun kena baik tiang dulu. Kan? Oh, kalau tak baik tiang jadi macam mana? Macam mana nak baik rumah tiang tak ada Ustaz? Nak togak macam mana? Nak togak rumah macam mana? Tiang dulu lah. Tengok orang baik rumah. Apa dia baik dulu? Kan? Piling dulu. Kokoh tanah. Kan? Baru tu bubuh tiang. Kek tiang tu baru ikat. Batu ke, buah kayu ke apa, terserah. Mana tiang ni kena ada. Kan? Ni nak buah atap ni. Tapi tiang kita tak payah bubuh dulu. Kita buah atap dulu. Naik bingai tuan-tuan. Monong kita. Kan? Kita nak baik rumah ni. Kontraktor ni handal mana? Kan? Kita start, kita cara kita baik rumah, start kita buat atap tu. Tiang kita buat kemudian. Kita pun monong biar botol. Habis kau buat atap, nak letak kat mana? Ni ngobang kontraktor handal. Kontraktor hebat. Dia buat atap tu. Tiang kemudian, start atap tu kita buat. Memangak kontraktor ni. Kau nak letak macam mana atap tu? Kau tak ada tiang. Makna nak ngobang, disifatkan solat itu tiang agama. Kalau tak ada tiang, jangan rusak. Rusaklah kehidupan seseorang tersebut, tuan-tuan. Dan tuan-tuan dan umat sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda, penghapus dosa. Solat ini ibarat air sungai yang mengalir di hadapan sebuah rumah, yang mana orang tu mandi 5 kali sehari. Tuan-tuan, Bayub mandi berapa kali sehari? 3 kali? 4 kali? 3. Saya mandi 2 kali. Kenapa jangan cerita kat orang? Kan? Pagi sekali, petang sekali. 2 kali jangan cerita orang tau. Malu kat orang. Ustaz 2 kali sehari mandi. 2 kali. Jangan bising. Mengobar kat orang luar. Tapi Rasulullah SAW kata apa? Kan? Rasulullah kata dalam hadis, kan, penghapus dosa ibarat air sungai yang mengalir di depan rumah seseorang yang mana dia mandi 5 kali sehari. Kalau orang mandi 5 kali sehari, adakah ada terlokek debu kotoran kepada dia? Oh ya, tak sampai nak lokek. Tak sampai. Makna apa? Makna Nabi nak ngabar. Semayang, wuduk semayang ni, dia ni menjadikan seseorang itu bersih. Sehingga kan kotoran tak sampai nak melokek. Dek kerana, bila dah semayang habis. Kan? Nanti ambil semayang, nanti dah semayang lagi, ambil lagi air semayang lagi. Dah, yang tadi belum sampai kotor lagi, dah bersih lagi. Jadi Nabi kata apa? Adakah akan terlekat
kotoran orang yang mandi 5 kali sehari. Nabi tanya tu, agak engkau kau mandi 5 kali sehari, lokek tak kotor-kotor tu, dabu-dabu. Wih, kalau mandi 5 kali sehari, tak sampai nak lokek. Itulah dia perumpamaan. Perumpamaan dia. Allah Rabbi. Tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian Allah menjanjikan syurga bagi ganjaran orang yang menunaikan solat dengan sempurna. Bukan sekadar dijanjikan syurga, bahkan orang yang sembahyangnya sempurna dijanjikan oleh Allah syurga yang paling hebat. Maknanya dia di syurga dimuliakan. Ya, masuk syurga tu dah mulia. Tapi dek kerana dia masuk syurga, dek kerana sembahyang tu, dia punya ranking dia, status dia lagi up. Lagi up. Kan? Kalau tengok dalam YouTube, dia punya ranking dia banyaklah. Banyak. Orang like banyak. Oh, beribu-ribu like. Kan? Banyak. Makna ranking dia semakin naik. Bila ranking banyak orang like, maknanya nanti YouTube akan bagi piring ke apa? Ada tu biasa YouTuber dapat tu. Piring dapat like banyak ni Ada tu, ada orang influencer tu biasa dapat tu. Kan, tapi ni tak, ni Allah bagi tuan-tuan. Allah bagi. Allah hebat dia tuan-tuan. Ya, dan dijanjikan pahala sebanyak 27 kali ganda digandakan pahala sembahyang. Dan diberikan pahala sesiapa sahaja yang datang ke masjid ini, mereka akan dijanjikan oleh Allah, kan, pergi dan balik, pasti Allah akan menyediakan jamuan baginya di syurga. Ni datang ni masjid surau ni, ke syurga ni Allah dah masuk menu. Ada jamuan ni. Bukan setakat masak hotel ni. Ya, ada ni dia punya jamuan ni. Allah kata, Allah Rabbi. Dan orang di antara 6 orang yang akan mendapat cahaya di akhirat kelak, salah satu daripada 6 ini adalah orang yang berjalan kaki dalam keadaan kegelapan untuk mendatangi rumah Allah untuk melakukan solat berjamaah. Ya, tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan datang ni ngolap ni. Kan? Ngolap ni kan. Tuan-tuan tak kira lah naik motor ke, naik kereta ke. Tapi dalam hadis tu berjalan Ustaz kan. Lepas ni kita berjalan dah, tak payah tu dah. Naiklah kereta. Dah ada kereta. Ustaz duduk tang jauh ni takkan nak jalan kaki. Berapa nak jalan kaki. Hari ni pun dah lambat dah. Kan? Nanti payah pula kan. Sampai jalan kaki, sampai. InsyaAllah sampai. Tapi pukul 10 sampai. Kan? Tuan-tuan dah balik. Kan? Ustaz tu tak sampai. Dia tengok Ustaz tu memongah. Hilang kaki ni pasal apa nak pahala banyak. Tak apa, naiklah sikar tu. Naiklah motosikal. Naiklah kereta. Kan? Simpan apa. Hari ni hujan Ustaz tak datang surau. Pasal hujan. Pasal apa? Tak boleh buat motor. Kereta ada? Kereta basuh jadi. Kereta basuh sayang nak keluar. Pasal apa? Pasal takut kotor kerana hujan. Hati kotor tak apa. Allah Rabbi tahu botol. Jadi hamba kepada dunia. Hamba kepada dunia lah. Kan? Padahal kereta tu kita boleh supaya hujan, bila hujan kita gunalah. Kan? Siapa nak datang sembahyang ke apa? Ni tak. Nak datang sembahyang hujan tak pek dah Ustaz. Hari ni tak maaf Ustaz ya. Tak pek datang hujan. Pasal apa? Mutu. Lah kereta tu kan. Kereta basuh Ustaz. Jadi keluarkan ni kotor pula. La ilaha illallah. Boleh macam tu lasan ni. Tadi baru basuh Ustaz. Balik kerja dia lap Ustaz. Esok bagi berkilat Ustaz. Pergi kerja. Yai. Kan kereta bagi berkilat. Hati tak nak berkilat je dah. Kan? Jadi tak datang. Pasal apa? Pasal hujan. Hamba kepada harta tuan-tuan. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, kan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah bagi jaminan
orang yang sembahyang tatanha, akan menjadi benteng, akan menjadi penghalang dia daripada melakukan fahsya wal munkar. Bondo-bondo yang tak senonoh, bondo-bondo yang mungkar. Kan orang yang banyak sembahyang, dia takkan Allah cegah dia. Allah menjadikan solatnya itu sebagai benteng, sebagai penahan, sebagai perisai dia daripada melakukan maksiat. Dan solat sunat fajar kan mempunyai pahala dunia dan seisinya. Ya, nak fajar tu bila Ustaz? Lepas bang subuh, sebelum sembahyang subuh. Solat sunat fajar. 2 rakaat menyamai pahala dunia dan seisi. Kalau kita tengok dalam dunia ni, kereta Merc kocik, Bugatti Veyron kocik. Sembahyang 2 rakaat ni lah. Berapa biji Bugatti Veyron ada dalam dunia ni? Semua kita punya. Berapa biji kereta Porsche ada dalam dunia ni? Semua kita punya. Berapa biji mansion dan juga villa yang ada kat dunia ni, istana kat ada dunia ni, semua kita punya. Pasal apa? Pasal Allah kata pahala dunia dan juga seisi. Apa yang ada dalam dunia ni dan seisi itu pahala orang yang mendirikan 2 rakaat solat sunat fajar. Kan? Maknanya tuan-tuan, wasa kehebatannya. Tuan-tuan dan tuan sekalian, jadi oleh kerana itu, makanya Allah suruh kita sembahyang. Tetapi bila nak sembahyang, kena ambil air sembahyang dulu. Ni. Kena ambil air sembahyang dulu. Makanya Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya, Mukasyafatul Qulub, saya bawa kitabnya hari ini, Menyingkap Tabir Hati, Menghampiri Ilahi, karangan Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kan? Nama Arab ni Mukasyafatul Qulub. Dia letak dalam kitabnya ini bab yang dinamakan dengan bab keutamaan wuduk. Ni kita nak cerita malam ni. Ya. Tetapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, ya, Imam Ghazali susun dia punya bab ni dalam kitab dia ni. Pertama dibuat keutamaan wuduk. Lepas bab keutamaan wuduk, barulah tajuk bab yang seterusnya, keutamaan solat. Kenapa dibuat solat kemudian daripada wuduk? Pasal nak sembahyang kena ambil wuduk. Nampak tak dia tu bab? Sama juga dengan kitab ni, kan? Dia mulakan kitab ni, kitab Imam Ghazali ni mulakan dengan tajuk pertama, takut. Takut. Tajuk yang pertama, takut. Tajuk yang kedua, takut kepada Allah. Tadi dia takut Ustaz. Tapi tajuk kedua, takut kepada Allah. Pasal apa sampai 2 bab takut? Satu, takut saja. Yang kedua, takut kepada Allah. Sebab kita ramai takut ke bos. Takut kepada hantu, pokok buluh. Takut kepada pokok osa. Takut kepada itu, kepada ni, kepada tu, kepada ni, macam-macam yang tak perlu kita takut. Kan? Makanya Imam Ghazali letak takut. Lepas itu takut kepada Allah. Barulah lepas takut kepada Allah, timbul taubat. Bab ketiga, taubat. Bab keempat, pertaubatan. Tadi takut 2 bab. Taubat pun 2 bab. Kenapa disusun macam tu? Pasal orang yang takut baru ada taubat. Orang tak takut, dia tak heran tu dah. Kan? Bila dia takut kepada Allah, dia tak nak semayang, dia comel. Wih, gila tak semayang. Wih, kena semayang. Wih, baru dia semayang. Bila dia semayang, barulah hadir rasa taubat. Nampak tak? Disusun cukup cantik, tuan-tuan. Allah Rabbi. Allah Rabbi. Hebat. Makanya Imam Ghazali, dalam dia buat bab-bab tu, tuan-tuan, dia bukan buat saja. Dia
mana dia, letak bab ni dulu lah. Bab ni dulu. Tak. Dia memang susun. Susun elok tu. Dia ada cara susun kenapa bab ni dulu. Kenapa lepas bab ni, kenapa wuduk dulu, barulah sembahyang. Ni dia tuan-tuan. Maknanya susunan yang dibuat itu berdasarkan kepada priority. Priority tu apa dah? Keutamaan. Ya, minta maaf. London lama-lama macam tu dah. Yang kadang lupa. Jadi, makna dia punya keutamaan dia. Kan? Tengok dia letak keutamaan wuduk. Lepas tu baru keutamaan sembahyang, solat. Bawah keutamaan solat, baru keutamaan menyempurnakan solat. Bab yang seterusnya. Bawah daripada menyempurnakan solat, barulah ada bab yang seterusnya. Khusyuk dalam solat. Lepas bab khusyuk dalam solat, barulah keluar hukum meninggalkan solat. Nampak tak disusun? Bab-bab tu. Brilliant tuan-tuan. Brilliant. Handa waktu. Ni bukan kaleng-kaleng. Makanya Imam Ghazali ni di antara orang yang dikatakan sebagai mujaddid, pembaharu. Kan dia setiap 100 tahun ada seorang. Kan pada waktu Imam Ghazali hidup, dia dikatakan orangnya yang mujaddid pada 100 tahun tersebut. Tuan-tuan hebat. Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian, makanya tuan-tuan, kenapa kena sembahyang? Kena solat ni. Kena ambil sembahyang. Kenapa? Selain yang kata untuk untuk membuat amalan solat ini kerana solat ini kena ada sembahyang, itu betul lah. Tetapi kenapa wuduk? Tuan-tuan, kita ni banyak buat bondo tak tentu arah. Kan? Baik makan, baik minum, baik mata, baik telinga, baik apa saja tuan-tuan banyak. Jadi makanya tuan-tuan, banyak bondo yang kita ni tuan-tuan, sewaktu kita hidup, kita dilalaikan di dunia. Nih, kita dilalaikan di dunia tuan-tuan. Jadi makanya tuan-tuan, bila kita nak sembahyang, tuan-tuan, beban yang paling borek kat kita adalah beban dunia. Beban borek ni. Tuan-tuan. Ya, jadi tuan-tuan, sedangkan bila kita nak sembahyang, beban tu kita kena letak tepi. Letak tepi. Supaya nanti kita tak sembahyang borek. Ya, kalau kita tak letak tepi tu yang jadi borek nak sembahyang tu. Allah Rabbi. Tak selesai lagi lah ni ha. Tak selesai lagi ni ha. Banyak lagi lah. Sekejap lagi ada mesyuarat. Sekejap ni ada ni. Ni beban dunia ni. Beban dunia ni tuan-tuan. Ni, kalau orang menego pasal malam ni, kan, pukul 6.30 tu dah laku. Ya ini yang boleh. Tak cukup tangan. Ya. Tangan 5 pun tak cukup tuan-tuan. Ini. Bang pun. Tak cukup. Beban dunia tuan-tuan. Beban dunia. Makanya tuan-tuan, kan, kalau tuan-tuan baca surah, surah At-Takatsur. Kan? Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamu. Thumma kalla sawfa ta'lamu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Kan sampai bila? Ini nak cerita ni alhaakumut takatsur. Ya, kamu ni Allah Akbar dilalaikan daripada mengerjakan ibadah. Kan, oleh perbuatan kamu yang berlumba-lumba dalam mendapatkan sebanyak mungkin harta ke dunia. Tuan-tuan, surah Takasur ini bukan surah kaleng-kaleng, tuan-tuan. Kan? Nah, ayat sikit je, tapi dia punya cerita kat kita ni, betapa kita sayang kat dunia ni. Allah Rabbi.
Sehingga Allah kata alhaakumut takatsur. Kau ni kan. Tu dah. Tapi tak adalah cakap kesimpulan tu dah. Kan? Kamu ni telah dilalaikan daripada mengerjakan ibadah kerana perbuatan kamu berlumba-lumba. Lumba-lumba, memuluk, naik motor, berlumba-lumba, cari duit, nak beli kereta. Mula-mula duduk rumah sewa, berlumba-lumba cari duit, nak duduk rumah sendiri. Berlumba-lumba cari duit, pasal apa? Nanti dah dapat rumah sendiri, nak renovation. Belum masuk rumah, nak buat tu, nak buat ni, nak itu, nak ini, nak itu, banyak tuan-tuan. Berlumba. Sampai ke mati pun tak sampai. Sampai ke mati. Makna nak ngobar, kerja ke dunia ni, sampai ke mati pun tak terkerja, tuan-tuan. Allah nak ngobar kita, tuan-tuan. Ya, Allah nak bagi tahu kita ni lalai dek apa? Kerja berlumba-lumba. Berlumba-lumba dengan sebanyak-banyak mencari harta benda, mencari pangkat, mencari pengaruh. Nak kerja dapat pangkat pengarah. Oh, ya. Tuan-tuan, sampai kerja larut malam. Kan? Buat apa nama ni, bagai nak rak tu inilah apa semua. Kan? Tinggal semayang. Ataupun semayang kocok-kocok. Ingat tak kita cerita yang 6 sifat orang yang semayang munafik. Itu kan ada dah kita cerita kan? Kakak ada salin tak? Ada, bagus. Abang ada salin tak? Kan? Akak dah salin, abang tak payah. Aduh. Rumah dah salin tak? Nah, kita tak payahlah. Parah kita. Allah Rabbi. Tapi tak apa Ustaz, nanti kita tengok YouTube yang mana yang Ustaz cerita hari tu, tarikh berapa, kita buka balik. Kan canggih ni benda ni, jangan main-main kan. Kan, jadi boleh undur balik. Mana Ustaz kata yang sifat orang munafik semayang tu mana entah. Ngobai orang dam. Tengok berapa bulan tu? Ada. Kan, tapi saya mau lupa je. Kan, parah waktu. Kan, manusia ni macam tu, tuan-tuan. Makna apa? Lalai. Kenapa lalai, tuan-tuan? Pasal banyak mana nak kerja. Banyak nak kerja. Banyak nak kerja sehingga tak terkerja, tuan-tuan. Tahu-tahu mati. Ya, tahu-tahu mati. Tuan-tuan, masa itu singkat. Masa itu singkat. Pendek. Kan? Tuan-tuan tahu tak? Bila kita rasa masa tu pendek? Bila kita rasa masa tu pendek? Bila Allah tarik nyawa. Bila Allah tarik nyawa tu. Ni belum mati. Ni cerita belum mati ni. Tengah Allah tarik nyawa tu. Sewaktu Allah tarik nyawa tu, waktu tu kita kata, Allah. Ya Allah. Semayang lumpui surau lagi. Semayang ke rumah. Ni cerita yang semayang ke rumah. Yang tak semayang tak tahulah. Kan Allah. Semayang belum lagi. Ya Allah. Tangguh boleh tak? Nak semayang lumpui surau. Bukan tak semayang. Dah semayang. Tapi ke surau tak. Pada waktu tu, ya Allah, tangguh sekejap boleh tak? Pasal apa? Nak bagi ustaz ngomong-ngomong tu ngajar. Nak dengar dia ngajar, kan semayang orang munafik tu macam mana. Nak dengar dia ngajar, kan waktu tu singkat tu macam mana. Nak dengar dia ngajar, macam ni, macam tu. Boleh tak? Sekejap ya, sekejap ya. Ni, tuan-tuan. Bila kita rasa waktu tu singkat, bila Allah tarik nyawa. Belum mati. Bila Allah tarik nyawa pada waktu tu, Allah. Padahal waktu tarik tu dah umur 70. Kan? 70 tahun Allah bagi peluang, ruang, masa, kesempatan. Kau nak apa lagi? Makanya Allah kata, Allah jawab satu je. Walaupun banyak diminta ke Allah suruh hol.
Allah jawab satu je. Tak pek dah. Lah. Tak. Allah jawab sikit. Pasal Allah dah bagi banyak masa. Kita yang tak ambil. Waktu tu kita rasa masa itu cukup pendek. Waktu tu tuan-tuan. Kau tak percaya mati tuan-tuan. Ya, kau tak percaya nanti siapa-siapa yang merasa saat tersebut dia akan merasa ya Allah. Masa tu tuan-tuan. Allah Rabbi. Termasuklah ni saya kata ni termasuklah semualah yang bercakap ni pun sama ya tuan-tuan. Sama ya tuan-tuan. Allah Rabbi wa iyazubillah tuan-tuan. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, ya. Manusia ni tuan-tuan, ya. Dia lalai. Apa tuan-tuan? Dalam Quran, lalai tu Allah sebut 6 boleh kali dalam Quran. 6 boleh kali Allah ulang dalam Al-Quran. Pasal apa sampai 6 boleh kali Ustaz? Banyak kali dah sebut-sebut 6 boleh kali. Tuan-tuan bayangkanlah, lalai. Ustaz berhentilah. Belum sampai 6 boleh lagi. Dah banyak dah sebut. Belum sampai tadi tu. Tadi baru 5 boleh. Kenapa Allah sebut banyak kali? Pasal Allah tahu kita banyak kali lalai. Jadi Allah ingatkan. Tu kau baca Quran. Mana kau baca Quran, 6 boleh kali kita akan jumpa perkataan lalai itu, makna kita akan ingat, ya Allah lalai aku. Kau baca tak faham. Habis baca tapi tak faham. Padahal 6 boleh kali dah sebut lalai, tapi tak faham. Lalu macam tu. Tak faham. Allah. Padahal 6 boleh kali. Khatam dah 3 kali tu hari 3 kali khatam. Tapi lalai macam tu je. Pasal apa? Pasal lalu je. Tak faham. Padahal 6 boleh kali Allah ulang perkataan lalai di dalam Al-Quran, tuan-tuan. Ya. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, dinyatakan bahawasanya maksud lalai itu ialah sesuatu yang disibukkan. Yang menyibukkan manusia dengan sesuatu yang diambil berat dan dirasa penting. Dia ambil borek tentang makanan dia. Makanya dia, tuan-tuan, bila nak makan dia, cari pot viral. Pasal apa? Dia orang yang menjaga taste makan. Dia tak makan tompek-tompek besar-besar. Kan? Bila kan kita hari Minggu ni yang hari kan ini Minggu ni kan cuti banyak. Raya di Bali hari Ahad ni, Senin tu kita cuti pasal dibawa ke hari Senin. Okey. Jadi kita round. Buat apa? Cari pot viral. Nak buat apa? Motor darah. Sampai pot viral, kami dalam perjalanan ke pot viral. Akhir di sini, Kobai, sotong dia jahat. Sotong pun jahat. Sotong jahat. Kan namu ni kan. Dia ambil pesan. Tuan-tuan masuk simpang ni. Depan tu nanti kona kanan. Ini review ni. Okey, kita dah sampai. Sotong jahat. Beri kembang. Tuan-tuan. Okey. Kita akan ambil segala masakan sotong jahat je. Panggang ko, gulai ko. Kita review. Boh sini. Macam ni lah. Yang macam depan ni. Boh sini. Tuan-tuan, tengok ni lah. Ni buat je ni. Tengok. Jahat betul. Tengok Allah sedap Ni review ni tuan-tuan. Sehari buat Allah lalai tuan-tuan. Astaghfirullahaladzim. Ini contoh lalai. Ya, contoh lalai tuan-tuan. Allah. Bukan kita marah, kita tak marah. Tapi tak ada kerja lain kok. Allah Rabbi wa Rabbus samawat. Betulah. Dia rasa penting benda tu. Makan tu penting. Kita kalau nak makan maman kan, kita kena pergi moncik. Tak pek dah maman sini tak sodat. Moncik. Tampek dia sanun. Moncik pergi tu. Kan? Pergi Sungai Dua tuan-tuan. Nak buat apa semata-mata nak makan maman.
Start kereta sejam. Jalan. Surau depan rumah tu tak sampai. Monci sampai. Kan waktu makan maman tu. Update status. Monci, Sungai Dua. Kau ada? Siap kau ada tu. Lalai. Lalai tuan-tuan. Lalai. Allah Rabbi. Kan? Pasal dia ambil porek. Penting bagi dia macam tu. Makan sedap. Kan? Benda-benda. Ini tuan-tuan yang ditafsirkan. Lalai itu apa? Iaitu sesuatu yang menyibukkan manusia dengan sesuatu yang diambil berat. Dia ambil berat pasal makan. Dia ambil berat sehingga kan dia merasakan penting. Allah. Al-Jurjani menyatakan, kan, lalai itu maksudnya sesuatu yang dinikmati oleh manusia, lalu dia lalai dengannya. Apa dia Ustaz sebut ulang sekali Jurjani? Kata apa? Kan tadi Al-Ghahid Al-Asfahani. Tadi, yang pertama tadi. Ini Al-Jurjani. Al-Jurjani kata apa? Lalai itu iaitu sesuatu yang dinikmati oleh manusia, lalu ia lalai dengannya. Sedap ni, ya Allah, sedap ni. Lalai dia. Dia sedap tu, tuan-tuan. Dia sedap tu tengiang-ngiang. Minggu depan kena datang. Cuti kita datang. Allah. Ini contoh. Contoh. Padahal makan. Konyang. Maka Nabi kata apa? Makan paling sedap ketika lapar. Orang Palestin sekarang dibekalkan air 500 ml. Ni tak sampai 500 ni berapa tuan ni. Terkodip-kodip matu. Ratu war macam tu tak pernah nampak. 200 mana 2 botol. Ni 500 ml. Orang Palestin sekarang, dia kerana tangki air dibom, pasal Israel kata ingat tangki minyak. Belum tak kau. Dua ni 500 ml. Sekarang untuk diminum 5 orang sehari. Sehari 5 orang minum 500 ml. Ustaz sekarang balik ni ambil 2 botol ni gak habis botol. Nak sampai rumah gak habis 2 botol. Ni sehari 24 jam. 5 orang, kongsi 5 orang ni 2 botol. Aduh, ya Allah, tak pek nak ngabar dah. Nampak tajuk ni panjang nampak ayat ni. Tak cukup hari ni. Allah Rabbi. Ya. Kelalaian dunia apa benda? Dalam Quran sebut ada pertama perhiasan. Perhiasan. Perhiasan tu Allah sebut dalam Quran 4 kali. 4 kali perhiasan. Kan? Golang. Ya Allah. Ke mana boleh? Pilah murah. Ni apa nama ni? Ini lipan baru. Lipan. Ha, siapa pakai tu lipan lah nak kubur dia. Tak ada orang macam tu dah. Sacul lah. Aduh, golang nama lipan. Lipan baru kan omeh kan merah macam baru. Lipan. Apa lagi kak? Apa nama ni? Apa? Dakap. Pulut dakap. Pulut dakap. Macam mana dakap? Kena brain lah. Tak baik. Nanzan. Allah. Macam mana ni Ustaz? Perhiasan dunia tu, apa cerita dia 4 kali dia sebut tu? Tengok. Tuhan sebut dalam surah Al-An'am ayat 112. Dijadikan sebagai salah satu cara yang digunakan oleh syaitan dalam kalangan jin dan manusia untuk memperindahkan keburukan yang dilakukan.
Dalam arti kata lain, mereka menutup keburukan yang dilakukan dengan perhiasan dunia yang dimiliki supaya sentiasa dipandang tinggi dan dikagumi. Tak dengar lah. Ya Allah, jauh laut tu. Jauh laut ni, laut ni. Ni, sampai kelongan ni. Ambil jarum. Kan? Cuba ambil tu. Ambil obat ni macam ni. Ni ambil jarimu adoi. Allah Rabbi. Dalam surah Yunus ayat 24, ia menggambarkan situasi orang kafir yang menikmati kelazatan dunia lalu tenggelam dalamnya. Ni. Tengoklah tuan-tuan. Lekor tengok meh, ekor tengok tu, tengok ni. Tengoklah. Allah Rabbi. Omeh tak ada orang kubur tu dah. Ada ke omeh tanam sekali ke? Tak ada kan? Tak ada. Semua tinggal kak. Molilah sekilo ke 2 kilo mau tinggal kak. Kan? Walaupun posan ke anak nanti kau mak mati, kau tanamlah sekali omeh tu dengan mak. Oi tak ada anak tak buat kerja bodoh ngobai. Tak ada dibuat tu dah. Walaupun mak posan macam tu. Tak ada dibuat tu dah. Kan takkan nak tanam mak nak buat apa kat sana. Dah tak ada guna kan? Disimpan ni. Allah. Yang kedua, Allah sebut lalai dengan harta dan anak pinak. Kedua perkataan ini, otor ni dan anak pinak ni selalu digandingkan. Dan dalam Quran ada sebanyak 26 kali lah sebut. 26 kali. Kan? Al-yawma la yanfa'u malun wala banun. Itu dia contoh. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari yang tidak memberi manfaat, malun, harta, wal banun, anak pinak. Jadi perkataan ni digandingkan otor dengan anak pinak ni ada 26 kali, tuan-tuan. 26 kali dalam Quran Allah sebut gandingan otor dan anak-anak. Bukan apa Ustaz, cari duit ni, yalah Ustaz, tak mahu anak-anak susah nanti. Tak mahu anak-anak susah. Upoi bila mak abah cari otor, kan anak-anak menyusahkan mak abah dengan otor tersebut. Dengan rotor tu menyebabkan mak abah susah. Dek rotor tu. Allah. Hai ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 28, dan ketahuilah bahawa harta benda dan anak-anak kamu itu hanyalah ujian. Jadi jika diamati betul-betul tuan-tuan, mungkin kita tertanya-tanya mengapa Allah mendahulukan harta kan ke atas anak-anak. Maknanya banyak ayat yang 26 kali tu disebut otor dulu, baru anak-anak. Pasal apa? Pasal otor ke anak lu sampai lu. Otor dulu. Cari bang, ni dah mengandung, ni dah kahwin, baru kahwin kan, mengandung isteri Bila mengandung bang, saya dah mengandung anak kita yang pertama bang. Kan, ni nanti lahir perlu banyak ni bang. Nak beli pampers nak beli ni, berkojo. Kan? Ini harta datang dulu tuan-tuan. Kan? Ya. Kenapa? Sebab manusia ni dia terpersona dengan harta berbanding anak-anak. Ya. Manusia lebih berhajat kepada harta berbanding anak-anak. Tuan-tuan, waktu pemerintah Cina dulu, apa nama di Cina, ada pahlawan yang dia membunuh anak, isteri dan anak. Dipanah. Sehingga difilmkan. Dipanah bini dan juga anak. Anak dia tu waktu tu baru lahir. Pasal apa? Menyusahkan. Dia menjadi somak. Dengan anak dan juga bini. Nak ngobar rotor dulu lagi penting. Sehingga orang lupakan anak. Tuan-tuan. Ya? Ada orang kan dia sayang anak sehingga lupakan benda yang lain. Dan yang ketiga, ujian dan godaan harta lebih besar, lebih banyak berbanding ujian dan godaan
godaan anak-anak, ya. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, yang Allah sebut sebagai bondo yang melalaikan dunia ini, iaitu jualan dan perniagaan. Ya. Allah mengingatkan kita agar menyeimbangi antara harta, waktu dan tanggungjawab ibadah. Jangan sesekali kita membiarkan keperluan kebendaan mengatasi keperluan roh dan spiritual. Jangan abaikan juga hubungan kita dengan pencipta. Ni, duk leko cari roto, menego. Bukan salah, menego baik. Kan 10, 9 daripada 10 jalan untuk mencapai kejayaan adalah dengan jalan berniaga. Berniaga. 9. Mana ada 10, 9 daripada itu 10. Daripada 9 adalah jalan dengan cara kita berniaga. Tuan-tuan, maknanya bagusnya berniaga ini, tuan-tuan. Tetapi kita takut dilekokan dengan harta. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, kesan daripada leko, lalai dengan dunia ini, maka kita cenderung, tuan-tuan, untuk merampas harta. Golongan orang yang lemah. Kan? Seperti harta nak yatim dan juga wanita. Tuan-tuan, saya teringat kisah yang diceritakan oleh seorang ustaz. Dia cerita ada seorang imam. Imam, tuan-tuan, anak dia kerja besar. Kahwin dengan seorang perempuan. Ada anak seorang kedua, muda lagi lah. Jadi anak ini kerja besar, tuan-tuan. Ditakdirkan oleh Allah, anak ni aksiden mati. Ya, aksiden mati anak dia ni. Bila aksiden mati, tuan-tuan, dia ada ambil insurans banyak, tuan-tuan. Banyak insurans ni. Kan? Banyak insurans ni. Jadi, tuan-tuan, abah ni, tuan-tuan, abah dia ni ambil insurans tersebut, sesen pun dia tak bagi kepada menantu. Sesen pun tak bagi. Ada imam tu. Imam. Tuan-tuan. Allahu Rabbi. Jadi, tuan-tuan, dia merampas. Pasal apa? Pasal oto. Sikit tak apa, kalau banyak, huru-hara, tuan-tuan. Kan? Huru-hara. Kesan daripada tamak, lekonya, lalainya, tuan-tuan, sehingga mereka ni merampas hak orang lain. Rampih, tuan-tuan. Rampih, tuan-tuan. Dan kadang-kadang orang rampih, tuan-tuan, dalam keadaan dia tak sedar yang perbuatan dia tu merampas. Kan? Saya ingat ada satu kisah. Gua apa dah kita ni? Depan sungah lah. Ni kita sambung tahun depan pula. Kejap sikit lagi. Itu kisah yang mana anak dia aksiden. Kemudian isteri dia mati. Anak dia yang sulung tengkorak kepala bocor. Waktu tu kecil lah. Anak dia yang nombor 2 patah paha. Dia mata terkeluar. Aksiden teruk lah. Yang bongsu cedera sikit-sikit je. Kan? Tak apalah, mati selesai tu pun semua. Kan? Dapatlah pampasan aksiden tersebut. Tuan-tuan, ayah ni bila dapat pampasan, dia dah sihat pun semua. Kan? Duit anak yang sulung tu, yang bocor tu, otak tu, sehingga dia slow learner. Kan? Dia kerana bocor tu, dia jadi dah tak normal lagi lah. Kan? Walaupun dia survive, tapi dia dalam keadaan tak normal lagi. Bini pula, ayah dia ni boli tanah, buat macam-macam, sehingga habis duit budak yang ni, yang sepatutnya menjadi jagaan dia. Kan? Duit pampasan budak ni, jagaan dia. Habis duit tu. Dia boli tanah, dia buat kebun tak menjadi, tanah dijual, duit tak ada. Kalau tanah jual, duit ada tak apa. Ni duit pun tak ada. Tuan-tuan. Apa jadi macam tu, tuan-tuan? Apa nama itu? Itu nama memakan harta orang dengan cara yang batil.
wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan otor dengan cara yang batil. Walaupun otor anak. Walaupun otor anak, tuan-tuan. Kan? Jadi dia lalai, tuan-tuan. Leko. Duit banyak ni, tuan-tuan. Buat tu, buat ni. Habis lingkup, tuan-tuan. Dan perempuan sekalian. Ya. Menyebabkan mereka itu semua menjadi orang-orang yang lalai di dunia ini, tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, Rasulullah SAW menyatakan bahawasanya, ya, barang siapa berwuduk dan sempurna wuduknya, kemudian solat 2 rakaat tanpa terlintas suatu pun urusan dunia, ya, dalam fikirannya ia keluar daripada dosa-dosanya seperti ia dilahirkan oleh ibunya. Saya ulang, tuan-tuan. Hadis ni kita baca yang pertama, lepas tu kita tutup. Nanti minggu depan pula kita sambung. Kan? Apa hadis dia? Rasulullah bersabda, barang siapa berwuduk dan sempurna wuduknya, kemudian dia solat 2 rakaat tanpa terlintas sesuatu urusan keduniaan dalam fikiran dia, maka ia keluar daripada dosa-dosanya seperti ketika dilahirkan ibunya. Nampak tak, tuan-tuan? Ini punya hebat ni, tuan-tuan. Ya, dan hadis ini yang tadi saya baca ni, Imam Ghazali letak sebagai hadis yang pertama dalam membahaskan keutamaan wuduk tersebut. Ya, maknanya dia letak hadis ni yang atas sekali. Kenapa? Dia nak ngubah sembahyang wuduk elok, sempurna, sembahyang elok, yang sembahyang itu tak ada langsung dalam pemikiran otak memikirkan hal dunia, maka dia akan keluar seperti keluarnya seorang bayi daripada perut ibunya. Ni dia, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, kita berhenti sini dulu. Panjang lagi ni. Kalau cerita ni pukul 3 boleh pun tak habis. Kan? Jadi kita berhenti sini dah. Sambung lagi tu ya. Jangan marah tu ya. Tu dia. Boleh kakak ya? Kita berhenti situ. Nanti minggu akan datang, kan, panjang umur kita jumpa, kita sambung lagi bab ini. Pasal nak cerita bab ni terpaksa banyak benda-benda rujukan nak bagi faham elok-elok. Okeylah tuan-tuan dan puan sekalian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika terkasar bahasa, tersilap kata. Apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah diri saya sendiri, kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah wal 'asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salih tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Rabbi.